Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat kurniaan, di atas segala pemberian. Selawat dan salam buat junjungan mulia kekasih Allah, kekasih kita, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita beroleh syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah pada pagi ini kita masih lagi nak sambung pembacaan dalam kitab hadis Jami' ataupun Sunan Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala, hadis-hadis yang Imam Tirmizi telah kumpulkan dalam kitab beliau. Dan nama penuh Imam Tirmizi adalah Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala. Ahlan Ros, Ramlah dan juga kepada sahabat-sahabat lain yang berada di ruangan TikTok, di FB pula, ahlan Kalsum Ismail dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Sebelum kita teruskan, apa kata kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga apa jua yang kita lakukan adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين آمين يا رب العالمين. InsyaAllah pada tajuk kali ini kita nak sambung daripada Babu ma ja'a la witrani fi lailah, berkenaan tentang sabdaan Nabi tidak ada dua witir pada satu malam. Apakah maksud daripada bab ini? Kita lihat terjemahan dia. Babu, bab pada hadis dan riwayat. Majaa, yang telah datang berkenaan. La witrani, tidak boleh ada dua witir. Fi lailah, pada satu malam. Ini adalah berkenaan tentang tajuk membatalkan witir, memecahkan witir. Maka boleh lihat kepada Arafah baris yang ketiga daripada bawah. Maka ba'du salaf, sebahagian daripada, jumpa tak dekat Arafah baris yang ketiga daripada bawah? Maka kata para ulama, sebahagian daripada ulama yang terdahulu, zahabu, mereka memilih kepada perlunya untuk naqdil witir, membatalkan witir. Dan naqdul witir, membatalkan witir, bukan membatalkan, pada waktu itu memecahkan witir. Sebab witir ini 3 rakaat. Maka kalaulah nak tambah, bagaimana cara dia? Maka disebutkan di sini, permasalahan naqdul witir, memecahkan witir, tidak ada pandangan daripada kalangan 4 mazhab yang mu'tabar. Dan ianya adalah wahuwa ayyutir qabla an-naum. Contohnya ada seseorang itu sebelum tidur dia witir. Contohnya dia tidur pukul 11, maka jam 10.30 dia buat witir dulu. Thumma idza staiqadha, kemudian dia bangun pada waktu malam. Sebelum ni tak pernah bangun, tapi tiba-tiba bangun. Maka perlu untuk pada waktu itu dia solat 1 rakaat dulu. Contohnya sebelum tidur dia solat 3. Maka perlu untuk dia solat 1 rakaat dulu ketika mana bangun pada waktu malam untuk jadikan 4. Bila dah jadi 4, barulah dia boleh tambah solat witir. Kemudian dia tambah 1 rakaat. Wa yadummuha, dan dia kira untuk menggabungkan 1 rakaat tadi dengan witir yang dia telah solat sebelum daripada tidur, untuk menjadikan bilangan witir tersebut sebagai genap, bukan lagi ganjil.
Kemudian ketika mana di hujung malam, summa yutiru akhiral laili, kemudian dia witir lagi sekali, nak mengamalkan kepada hadis Nabi SAW, ij'alu akhira salatikum bil laili witra, jadikanlah solat malam kamu sebagai witir. Sebab yang terakhir adalah witir. Maka adakah betul? Maka jawapannya tidak ada begitu. Tidak ada permasalahan naqdul witr. Dalam mazhab Syafi'i dan juga kebanyakan para ulama, kalaulah sebelum tidur dia dah witir, maka bila bangun daripada tidur, maka pada waktu itu dia boleh sahaja menggenapkan witir sampai 11 rakaat. Itu satu pandangan. Contohnya sebelum tidur dia dah solat 3, maka bila bangun daripada tidur masih lagi banyak waktu, dia boleh tambah lagi 2. Bukan 1, tambah lagi 2. Daripada 3 rakaat jadi 5. Tambah lagi 2, daripada 5 jadi 7. Tambah lagi 2, daripada 3 boleh jadi 9. Berterusan sampailah maksimum dalam mazhab Syafi'i witir adalah sebanyak 11 rakaat. Maka tak perlu nak batalkan, nak pecahkan witir, sebaliknya mencukupi tambah 2 rakaat sampailah pada waktu itu genap kepada 11 rakaat. Dan ada juga yang mengatakan pada waktu itu tak mengapa. Kalaulah dia dah solat witir, maka dia tetap boleh solat apa-apa solat yang lain. Kerana maksud hadis daripada Nabi, jadikanlah solat malam kamu yang terakhir adalah witir, ini bukanlah datang untuk satu kewajipan, tetapi sebagai satu amalan yang paling baik adalah jadikan solat malam yang terakhir adalah witir. Maka sabda Nabi, la witran, tidak ada 2 witir pada satu malam. Bab yang riwayat hadis yang ke-480. Wa bi ilahi qala hadatsana Hannadun qala hadatsana Mulazim bin Amr qala hadatsani Abdullah bin Badr an Qais bin Talq bin Ali an abihi qala, maka daripada Talq bin Ali radhiyallahu taala anhu beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Talq bin Ali, la witrani fi lailah, tidak ada 2 witir pada satu malam. Tak ada pada waktu itu 2 witir. Permasalahan 2 witir bermaksud naqdul witir, membatalkan dan pada waktu itu menggenapkan solat witir. Berkata Imam Tirmidzi, hadis ini adalah hadis hasan gharib. Waqtalafa ahlul ilmi, maka telah berbeza pendapat ulama berkenaan tentang orang yang telah menunaikan witir pada awal malam. Thumma yaqumu, kemudian dia bangun pada akhir malam. Maka sebahagian daripada ahli ilmu daripada kalangan sahabat Nabi SAW dan orang-orang yang selepas daripada mereka berpandangan perlunya kepada naqdal witir, membatalkan witir ataupun memecahkan angka ganjil witir tadi. Waqalu, dan mereka mendakwa, yudhifu, perlu untuk menggabungkan kepada witir yang telah disolat sebelum tidur rakaatan, satu lagi rakaat. Wa yusalli, dan pada waktu itu dia boleh solat ma badalahu, apapun yang diinginkan setelah dia solat 1 rakaat naqdul witir tadi. Thumma yutiru, kemudian sekali lagi dia buat witir fi akhir solatih, pada penghujung malamnya. Li'annahu, kerana pada waktu itu mereka mendakwa la witrani fi lailah, tidak ada 2 witir pada satu malam. Seolah-olah mereka jadikan solat yang mereka buat sebelum tidur tadi dah jadi solat biasa, sebab dah jadi genap. Maka nanti di hujung barulah mereka buat witir yang sebenar-benarnya. Faham ke faham? Okey. Dan inilah pandangan yang dipilih oleh Ishaq bin Rahway. Wa qala ba'du ahli ilmi, dan sebahagian daripada ahli ilmu daripada kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan selain daripada mereka berkata, idza autara, apabila telah melakukan witir min awwalil lail, pada awal malam, kemudian tidur, summa qama, kemudian bangun pada akhir malam, annahu yusalli ma badalahu, maka dia boleh solat apapun solat yang dia nak, wala yanqudu, dan tak perlu untuk dia membatalkan witir dia, tak perlu, solat je. Tak perlu yang solat witir di awal itu nak dijadikan tambah 1 rakaat supaya jadi solat biasa, maka tidak perlu. Tidak ada istilah naqdul witir di sisi majoriti para ulama. Sebab itu kata para ulama, wala yanqudu witruh, dan tidak perlu untuk merosak dan membatalkan witir dia. Ala makan, berapa pun rakaat witir dia.
wa yada'u witrahu ala makan, dan dibiarkan witir dia pada rakaat yang dia telah solatkan sebelum tidur. Dan inilah pandangan Sufyan Ats-Tsauri, Imam Malik bin Anas, Ahmad, Abdullah bin Mubarak, wa hadza asah, dan riwayat yang mengatakan tak perlu nak membatalkan witir, ini adalah lebih sahih kerana sesungguhnya telah diriwayatkan daripada lebih daripada satu sanad. Sesungguhnya Nabi SAW pernah menunaikan solat selepas daripada buat witir. Maka tak ada masalah untuk nak solat lain selepas witir. Dalilnya apa? Nabi pernah solat setelah Nabi SAW dah selesai witir. Lihat kepada Sahara, baris yang pertama. Minta maaf, saya nak makan strap sekejap. Okey. Maka bila Nabi SAW pernah solat yang lain selepas Nabi dah solat witir, maka sebab itu lihat kepada Sahara pada baris yang kedua. Qala Nawawi, Imam Nawawi berpandangan bahawa solat yang Nabi SAW pernah solat selepas daripada solat witir adalah ar-rak'atan, 2 rakaat yang Nabi SAW telah buat dalam keadaan duduk. Libayani jawazi salah, kerana Nabi nak menerangkan sebenarnya boleh solat yang lain setelah selesai solat witir. Boleh solat yang lain setelah selesai daripada solat witir. Maka ini kata Imam Nawawi, Nabi pernah solat yang lain dalam keadaan duduk selepas daripada solat witir. Kemudian lihat pula kepada Arafah. Gharduhu, maksud daripada Imam Nawawi, Imam Tirmizi ini adalah isbatu, nak menyebut bahawa sabdaan Nabi SAW, ij'alu akhir salatikum bil-laili witra, jadikanlah solat malam kamu yang terakhir adalah witir. Laisa lil wujub, maksudnya perintah itu bukanlah wajib, bukanlah mesti solat yang terakhir witir. Laisal amru lil wujub huna, akan tetapi ianya adalah lil istihbab, sebaik-baiknya solat malam yang terakhir adalah witir. Tapi kalaulah nak solat yang lain tak ada masalah, maka tidak perlu kepada an-naqdul witir, tak perlu untuk naqdul witir. Okey, hadis yang ke-481. Wa bi ilahi qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Hammad bin Mas'adah an Maimun bin Musa al-Mara'i an al-Hasan an Ummi Salamah radhiyallahu anha, daripada Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli, pernah solat ba'dal witri, selepas daripada witir, rakaatain, 2 rakaat yang lain. Maka tak ada masalah lepas daripada witir untuk menunaikan solat yang lain, tidak perlu untuk membatalkan witir yang telah dibuat sebelum tidur dengan cara pada waktu itu menjadikan ianya genap dengan menambah 1 rakaat yang lain. Tak perlu. Wa qad ruwiya, kata Imam Nawawi, dan sungguh telah meriwayatkan nahwa hadza, seumpama ini daripada Abu Umamah, Aisyah dan lebih daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang ke-14, babu majaa, bab pada hadis dan riwayat yang telah datang berkenaan boleh menunaikan witir di atas kenderaan. Boleh, kerana ianya bukanlah solat fardu. Maka sebab itu lihat kepada Arafah. Arafah jumpa tak? Baris yang ketiga, baris yang ke-6. Jumpa tak Arafah baris yang ke-6? Jadiskan. Yajuzul witru ala rahilati indal jumhur. Majoriti para ulama menyebut boleh untuk menunaikan witir di atas kenderaan sebab ianya bukan solat fardu. Namun Imam Abu Hanifah mengatakan tak boleh, kerana di sisi Imam Abu Hanifah witir hukumnya adalah wajib. Witir hukumnya adalah wajib. Hadis yang ke-482. Wabi ilaihi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Malik bin Anas an Abi Bakr bin Umar bin Abdul Rahman an Sa'id bin Yasar qala kuntu ma'a ibn Umar radhiyallahu anhuma. Kata Sa'id bin Yasar, aku pernah bersama dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu fi safarin, di dalam satu permusafiran. Fatakhallaftu anhu, maka kata Sa'id bin Yasar, aku telah terlewat dan aku telah tertinggal di belakang. Apakah maksud sahara? Lihat kepada sahara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
pada baris yang terakhir sahara. Jumpa tak? Maka kenapakah Sa'id bin Yasar ketinggalan? Maka diterangkan, li ajlil witri bin nuzul anil markab, kerana pada waktu tu dah hujung malam dia nak solat witir, maka dia pun turun daripada unta dan dia solat dalam keadaan berdiri di atas tanah. Maka pada sahabat yang lain dah bergerak, tinggallah dia bersendirian. Maka bila Abdullah bin Umar perasan, dia datang kejar balik. Maka Abdullah bin Umar bertanya, aina kunta, di mana engkau tadi? Maka berkatalah Sa'id bin Yasar, aku telah melakukan witir. Maka kata Abdullah bin Umar, alaysa laka fi Rasulillahi uswatun hasanah? Adakah kamu tidak melihat pada Nabi SAW adanya contoh yang terbaik? Kata Abdullah bin Umar, ra'aitu Rasulullah SAW, aku pernah melihat Nabi SAW yutiru, menunaikan witir, ala rahilatihi, di atas kenderaan baginda. Maka boleh buat witir di atas kenderaan berdasarkan hadis ini. Kata Imam Tirmizi, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abdullah bin Abbas. Berkata Imam Tirmizi, hadis Abdullah bin Umar yang baru kita baca tadi adalah hadis yang hasan sahih, dan telah pergi sebahagian daripada ahli ilmu daripada kalangan sahabat Nabi dan selain daripada mereka kepada hadis ini. Ra'au, dan mereka berpandangan, ayyutirar rajulu, seseorang itu boleh untuk menunaikan witir ala rahilatihi, di atas kenderaan dia. Sebab witir bukan solat fardu. Dan inilah pandangan Syafi'i, Ahmad dan juga Ishaq. Waqala, dan telah berkata sebahagian daripada ulama Kufah, antaranya Imam Abu Hanifah, la yutirur rajul, seseorang itu tidak boleh berwitir ala rahilah, di atas kenderaan. Fa idza arada an yutira, maka apabila seseorang itu hendak menunaikan witir, nazala, hendaklah dia turun, lalu menunaikan witir seperti biasa di atas tanah. Dan inilah pandangan sebahagian ahli Kufah, iaitu Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Jelas ke jelas tentang witir ni? Jelas. Okey. Bab yang ke-15 berkenaan tentang solat sunat duha. Berkenaan tentang solat sunat duha. Berapa rakaat? Apakah kelebihan solat sunat duha? Maka boleh lihat kepada Arafah, baris yang pertama. Maka kata para ulama, inna salatad duha wa salatal isyraq wahidah. Ini satu pandangan. Ada yang mengatakan solat duha dan solat isyraq adalah solat yang sama. Ada yang mengatakan begitu. Duha dan isyraq adalah solat yang sama. In salla bi mujarradi dhahabil waqtil makruh ba'da tulu', kalaulah solat tersebut di solat awal, ketika mana habis sahaja waktu dilarang solat setelah matahari terbit, maka itu dipanggil isyraq kalau di solat awal. Dan kalaulah ianya solat pada waktu itu sedikit lewat, maka pada waktu itu dikenali sebagai duha. Walau ta'akhara anhu bi zamanin fasalatud duha. Maka ini satu pandangan mengatakan ianya adalah solat yang sama. Dalam mazhab Syafi'i pun ada kedua-dua pandangan, di antara Imam Ibnu Hajar Al-Haythami dan juga pada waktu itu dengan Imam Ramli. Ada kedua-dua pandangan. Ada mengatakan isyraq dan duha adalah solat yang sama. Ada yang mengatakan ianya adalah solat yang berbeza. Maka berapakah bilangan duha? Masih lagi pada baris yang sama. Dan bilangannya daripada boleh 2 rakaat sampailah kepada 12 rakaat. Tapi apakah yang paling afdal? Yang paling afdal adalah 4 rakaat. Paling afdal adalah 4 rakaat. Wa amma Suyuti, masih jumpa lagi dekat Arafah baris yang kedua, gariskan. Adapun kata Imam Suyuti dan juga para ulama yang lain, inna salatad duha, sesungguhnya solat duha adalah solat yang berbeza daripada solat isyraq. Dan dalilnya adalah riwayat Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu, yang mana hadisnya pada waktu itu panjang. Maka kesimpulannya, duha dan isyraq adakah solat yang sama dan berbeza? Maka ada pada waktu itu kedua-dua pandangan. Maka pada waktu itu ada kedua-dua pandangan. Solat duha dan isyraq, ada yang mengatakan solat yang sama, ada yang mengatakan berbeza. Dalam mazhab Syafi'i pun ada kedua-dua pandangan, di antara Imam Ramli dan juga Imam Ibnu Hajar Al-Haythami.
Hadis yang ke-483. Wabihi ilaihi qala hadatsana Abu Quraib bin Muhammad bin al-Ala qala hadatsana Yunus bin Bukair an Muhammad bin Ishaq qala hadatsani Musa bin Fulan bin Anas an ammi Sumamah bin Anas ibn Malik an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salat duha, barang siapa yang menunaikan salat duha, sintai asyrata raka'ah, sebanyak 12 rakaat, banallahu lahu qasran fil jannati min zahab, Allah akan membinakan untuknya sebuah istana di dalam syurga daripada emas. Maka berkata Imam Tirmizi, dan di dalam bab ini ada juga riwayat-riwayat berkenaan tentang solat duha daripada Ummu Hani, Abu Hurairah, Nu'aim bin Hammar, Abu Dzar, Aisyah, Abu Umamah, Uqbah bin Abdi Sulami, Abdullah bin Abi Aufa, Abu Sa'id, Zaid bin Arqam, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum, daripada sahabat-sahabat yang lain yang menjadi sokongan tentang solat duha. Berkata Imam Tirmizi, hadis Anas adalah hadis yang gharib. Kami tidak mengetahuinya kecuali daripada sanad ini. Riwayat 484. Wabihi ilaihi qala hadatsana Abu Musa Muhammad bin al-Musanna qala hadatsana Muhammad bin Ja'far qala hadatsana Syu'bah an Amr bin Murrah an Abdurrahman bin Abi Layla qala, daripada Abdurrahman bin Abu Layla, beliau berkata, ma akhbarani ahadun, tidak seorang pun yang memberitahu kepadaku bahawa mereka pernah melihat Nabi SAW melakukan salat duha kecuali Ummu Hani, iaitu Fakhtah binti Abi Talib radhiyallahu anha. Maka Ummu Hani menceritakan, anna Rasulullah SAW, sesungguhnya baginda Nabi SAW, dakhala baitaha, telah masuk ke rumah beliau. Sebab Nabi tak ada rumah dekat Mekah, maka Nabi telah masuk ke rumah sepupu baginda. Baginda masuk ke rumah beliau ketika pembukaan kota Mekah. Faghtasala, maka Nabi telah mandi terlebih dahulu. Fasabbaha 8 rakaat, dan Nabi telah menunaikan 8 rakaat solat. Kata Ummu Hani, ma ra'aituhu, aku tidak pernah melihat baginda solat, menunaikan salat, salatan qattu, mana-mana solat yang pada waktu itu akhaffa minha, yang lebih segera, lebih ringan daripada 8 rakaat duha tadi. Maksudnya Nabi SAW solat duha pada waktu itu dengan segera. Ghairah, walaupun Nabi solat dengan segera, kata Ummu Hani, kecuali sesungguhnya baginda solat dengan menyempurnakan rukuk was sujud, dan menyempurnakan sujud. Maka walaupun Nabi SAW solat segera, walaupun Nabi solat laju, solat duha 8 rakaat, tapi kata Ummu Hani, sempurna rukuk dan sujud Nabi SAW. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis hasan sahih. Wa kana Ahmad, dan adalah Imam Ahmad berpandangan bahawa inilah hadis yang paling sahih di dalam bab ini, iaitu hadis Ummu Hani rahimahullahu ta'ala. Kemudian para ulama berbeza pendapat tentang nama perawi Nu'aim, tentang nama perawi yang bernama Nu'aim yang ada pada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, maka mereka berbeza pendapat tentang Nu'aim, tentang nama dia, tentang nama dia. Tadi disebutkan namanya adalah Nu'aim bin Hammar. Jumpa tak Nu'aim bin Hammar dekat dalam Wafil Babi? Dalam bab ini ada riwayat yang lebih kurang sama. Maka orang yang ketiga adalah Nu'aim bin Hammar. Maka para ulama berbeza pendapat tentang Nu'aim. Jumpa ke tak? Okey. Maka sebahagian berkata, ada mengatakan namanya adalah Nu'aim bin Hammar dengan kha. Ada mengatakan namanya adalah Nu'aim bin Hammar dengan ha. Dan pada waktu itu ada yang mengatakan namanya adalah Nu'aim bin Habbar dengan ba. Dan yang keempat, ada yang mengatakan namanya Nu'aim bin Hammam dengan mim pada hujung. Maka mana satu betul? Nama orang yang sama, tapi berbinkan itu yang pada waktu itu mempunyai pelbagai perselisihan pendapat. Kata Imam Tirmizi, was sahih, dan yang paling benar adalah nama beliau Nu'aim bin Hammar dengan mim alif ra. Wa Abu Nu'aim, dan Abu Nu'aim ayah kepada Nu'aim yang kita dengar ada lebih kurang 4 nama tadi. Wahima fihi, telah berlaku waham, keraguan padanya.
Maka ada yang mengatakan Ibnu Khammar lalu telah melakukan kesalahan padanya. Summa taraka, kemudian pada waktu itu ditinggalkan. Maka mereka berkata Nuaim daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam terus tanpa nama ayah, dan inilah riwayat yang dinukilkan oleh Abdul bin Humaid daripada Abu Nuaim. Riwayat yang ke-185. Wabi ilahi qala hadatsana Abu Ja'far as-Samnani yakni Muhammad bin Abil Husain qala hadatsana Abu Musir qala hadatsana Ismail bin Ayyash an Bahir bin Sa'd an Khalid bin Ma'dan an Jubair bin Nufair an Abi Darda wa Abi Dzar radhiyallahu anhuma. Daripada riwayat Abu Darda dan Abu Dzar radhiyallahu taala anhuma, sesungguhnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Allah tabaraka wa taala, maksudnya ini adalah hadis qudsi. Maka Allah berfirman, ibna Adam, wahai anak Adam, irka'li arba'a rakaat, tunaikanlah kamu untukku 4 rakaat min awalin nahar, pada awal siang. Maka apakah yang dimaksudkan dengan solatlah 4 rakaat pada awal siang? Maka lihat kepada Arafah. Ada yang mengatakan 4 rakaat ini pandangan masyhurnya adalah solat duha. Maka sabda Allah berfirman dalam hadis qudsi, tunaikanlah 4 rakaat solat duha, nescaya aku akan cukupkan keperluan kamu. Ada juga pandangan mengatakan wakila innal arba'a rakaat li salatil fajr wa sunnanih, bahawa yang dimaksudkan dengan 4 rakaat awal pagi pada waktu itu adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 4 rakaat awal pagi yang dimaksudkan adalah iaitu solat qabliyah subuh dan fardu subuh. Itu pun ada pandangan. Cuma di sini Imam Tirmizi memilih pandangan ianya adalah solat duha. Sebab itu beliau masukkan dalam tajuk solat duha. Maka firman Allah dalam hadis qudsi, wahai manusia, lakukanlah 4 rakaat pada awal siang. Akfika, nescaya aku akan cukupkan kamu akhirahu, hingga ke akhir siang. Apakah yang dimaksudkan dengan Allah akan cukupkan? Lihat kepada Sahara baris yang kedua. Maka yang pertama yang dimaksudkan dengan cukup adalah Allah akan pelihara minal afat, daripada bencana. Yang dimaksudkan dengan cukup nombor 2 pada waktu itu adalah minaz zunub, daripada maksiat dan dosa. Dan yang dimaksudkan dengan cukup Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad pada waktu itu adalah dicukupkan daripada segala perkara yang tidak baik. Maka firman Allah dalam hadis qudsi, solatlah 4 rakaat duha, nescaya aku akan cukupkan kamu daripada segala keperluan, daripada segala hajat dan keperluan. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang gharib. Riwayat 486. Wa bi ilahi qala hadatsana Muhammad bin Abdul A'la al-Basri qala hadatsana Yazid bin Zurai'in an Nahas bin Qahmin an Shaddad bin Abi Ammar an Shaddad bin Abi Ammar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hafaza, barang siapa yang menjaga, ala syuf'atid duha, di atas 2 rakaat duha. Barang siapa yang jaga 2 rakaat duha, maka diampunkan untuknya dosanya. Wa in kanat, walaupun dosanya adalah sebanyak buih di lautan. Barang siapa yang jaga duha. Tapi para ulama sepakat menyebut pengampunan di sini adalah pengampunan dosa-dosa kecil. Warawa Waqi'un, dan telah meriwayatkan Waqi', Nasr bin Shumail, dan lebih daripada seorang daripada para ulama berkenaan tentang hadis ini. Daripada Nahas bin Qaham, dan kami tidak mengetahui hadis ini kecuali daripada riwayat Nahas bin Qaham, dan Nahas bin Qaham ni dia dhaif. Riwayat yang ke-487. Wa bi ilayhi qala hadatsana Ziyad bin Ayyub al-Baghdadi qala hadatsana Muhammad bin Rabi'ah an Fudail bin Marzuq an Atiyah al-Aufi an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala, daripada Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan solat duha sehingga kami berkata Nabi takkan pernah tinggalkan, dan Nabi pernah tinggalkan solat duha sehingga kami berkata la yusalli, Nabi takkan solat semula. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis hasan gharib. Maksudnya
nak menunjukkan solat sunat duha tersebut bukan wajib, maka ada waktu Nabi tinggalkan. Dan Nabi nak menunjukkan betapa besarnya pahala solat duha, maka Nabi SAW solat berterusan tanpa pernah tinggalkan. Bab yang ke-16 berkenaan tentang solat selepas zawal. Apakah itu zawal? Zawal adalah ketika mana matahari tegak di atas kepala. Minta maaf, zawal maksudnya adalah ketika mana matahari mula tergelincir. Antara waktu yang dilarang solat adalah waktu istiwa. Istiwa maksudnya matahari tegak betul-betul di atas kepala, dan pada waktu itu tidak ada bayang-bayang dan segalanya. Tempohnya tak lama, maka itu dipanggil istiwa. Bila dah mula masuk kepada zuhur, maka matahari tadi akan condong sedikit. Maka dalam hadis disebutkan tentang solat zawal. Maka para ulama berbeza pendapat. Lihat kepada Arafah, baris yang ketiga daripada bawah. Jumpa tak? Maka 4 rakaat zawal ini para ulama berbeza pendapat. Ada yang mengatakan 4 rakaat zawal inilah bermaksud solat qabliyah zuhur. Dan Imam Syafi'i berkata ianya pada waktu, dan ada ulama mengatakan ianya adalah solat yang khusus selepas daripada zawal. Namun majoriti para ulama menyebut yang dimaksudkan daripada hadis ini adalah 4 rakaat qabliyah zuhur. Yang kita dah baca dah 4 rakaat qabliyah zuhur kat muka surat mana sebelum ni? Cuba tengok jap. Muka surat yang ke 276, hadis yang ke 135. Maka dah dibawakan dalil-dalil berkenaan tentang solat qabliyah zuhur 4 rakaat. Maka sebab itu dibawakan hadis ini. Maka para ulama berbeza pendapat solat selepas zawal, ketika zawal. Maka ada mengatakan, majoriti mengatakan itulah solat qabliyah zuhur 4 rakaat. Dan ada mengatakan tidak, solat ketika mana zawal, ketika mana matahari mula condong, ianya adalah solat yang tersendiri. Hadis yang ke-44, 488. Babu maja'a, bab pada hadis dan riwayat yang telah datang berkenaan tentang solat sewaktu zawal, sewaktu matahari mula tergelincir setelah berada tegak di atas kepala. Maka riwayat 488, wa bi ilaihi qala hadatsana Abu Musa Muhammad bin Musanna qala hadatsana Abu Dawud at-Tayalisi qala hadatsana Muhammad bin Muslim ibni Abil Waddah huwa Abu Sa'id al-Mu'addib an Abdul Karim al-Jazari an Mujahid an Abdullah bin Sa'ib, daripada Abdullah bin Sa'ib radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli arba'an, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam solat 4 rakaat selepas daripada matahari terbenam, selepas daripada matahari mula tergelincir, selepas daripada istiwa, qabla zuhur, sebelum baginda menunaikan solat fardu zuhur. Faqala, maka sabda Nabi, innaha sa'atun, sesungguhnya waktu tersebut adalah satu waktu di mana dibukakan pintu-pintu langit. Dan kemudian pada waktu itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa uhibbu, lalu aku suka, ayas'adali fiha amalun salih, maka dibawa bertemu dengan Allah, dipersembahkan kepada Allah amalan-amalanku yang baik. Maka disukai untuk melakukan amalan yang baik pada waktu-waktu ini, supaya bila amalan kita dibawa bertemu dengan Allah, maka pada waktu itu ditutup dengan yang baik. Mudah-mudahan Allah jadikan seluruh amalan yang tidak baik menjadi baik, seluruh dosa bertukar kepada pahala. Kata Imam Tirmizi, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Ali bin Abi Talib, Abu Ayyub Al-Ansari. Berkata Imam Tirmizi, hadis Abdullah bin Sa'ib adalah hadis yang hasan gharib. Riwayat 489, dan diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda menunaikan solat 4 rakaat setelah matahari mula tergelincir daripada istiwa, dan Nabi tidak memberi salam kecuali hanya pada akhir. Maksudnya Nabi solat ini 4 rakaat dengan 1 salam. Namun mazhab Syafi'i kita tak belajar bahawa solat malam ataupun siang afdalnya adalah sebanyak 2 rakaat salam, 2 rakaat salam.
Bab yang ke-17 berkenaan tentang dalil-dalil solat hajat. Berkenaan tentang dalil solat hajat. Panggil Kak Safi jap. Apakah dalil tentang solat hajat? Lihat kepada Arafah, baris yang pertama, gariskan. Solatul hajah, maka solat hajat itu adalah rakaatan, 2 rakaat. Bila ta'yinis surar, dan tidak ada bacaan surah yang khusus. Tidak ada bacaan surah yang khusus dalam solat hajat. Dan doa yang ada di dalam solat hajat, wa du'aul mazkur, jumpa tak? Maka gariskan. Dan doa yang ada dalam solat hajat, maka ianya pada waktu itu dibawa selepas daripada selesai solat. Selepas selesai solat, baru baca doa ini. Dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabi ajma'in. Maka ini berkenaan tentang solat hajat. Kejap lagi kita belajar tentang dalil solat istikharah pula. Maka apakah dalil tentang solat hajat? Riwayat yang ke-410. Wa bi ilahi qala hadatsana Ali bin Isa bin Yazid al-Baghdadi qala hadatsana Abdullah bin Bakr as-Sami wa hadatsana Abdullah bin Munir an Abdullah bin Bakr an Fa'id bin Abdul Rahman an Abdullah bin Abi Aufa, daripada sahabat Nabi Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man kanat lahu, barang siapa yang mempunyai ilallahi, terhadap Allah, hajah, sesuatu permintaan dan keperluan, au ila ahadim min bani Adam, ataupun dia mempunyai keperluan terhadap manusia, dia ingin pada waktu itu manusia minta kepada manusia sesuatu, maka sabda Nabi, falyatawadda, maka berwuduklah terlebih dahulu, wal yuhsinil wuduk, lakukan wuduk dengan sebaik mungkin, kemudian summal yusalli rak'atain, tunaikanlah solat 2 rakaat yang kita panggil sebagai solat sunat hajat. Bila dah habis solat, summal yusni 'ala Allah, pujilah Allah, wal yusalli 'ala nabi, berselawatlah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bila dah puji Allah, selawat kepada Nabi, maka sabda Nabi, bacalah doa yang berikut. Sama-sama baca doa solat hajat. La ilaha illallahul halimul karim, subhanallah rabbil arshil azim, alhamdulillah rabbil alamin, as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli bir wassalamata min kulli itham, la tada' li dhanba illa ghafartah, wala hamma illa farajtah, wala hajata hiya laka ridha illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Maka ini doa yang patut dibaca selepas daripada solat sunat hajat. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang gharib dan pada sanadnya ada perbincangan dan perbahasan. Perawi yang bernama Fa'id bin Abdul Rahman didaifkan pada hadisnya, dan Fa'id ini adalah gelaran yang sama, kunyahnya adalah Abul Warqa. Namanya Fa'id, kunyahnya adalah Abul Warqa. Bab yang ke-18 kita dah selesai tentang solat hajat. Maka sekarang ini berkenaan tentang dalil solat sunat istikharah. Apakah maksud istikharah? Pada waktu itu meminta yang terbaik daripada al-khair, yang baik. Maka istikharah, kita nak meminta yang terbaik daripada Allah Subhanahu wa taala. Lihat kepada Arafah, baris yang ketiga. Maka kata para ulama, idza kana al-insanu mutaraddidan, apabila seseorang manusia itu berada di dalam keraguan pada urusan perkara yang harus ataupun wajib, namun pada waktu itu tidak ada ketetapan waktu, maka hendaklah dia melakukan istikharah. Dan tidak ada istikharah pada perkara yang wajib ataupun haram. Tak ada. Perkara yang wajib, contohnya solat, istikharah nak pergi solat ke tak, maka tak boleh, kerana itu perkara yang wajib.
Begitu juga tak ada istikharah untuk perkara yang haram. Wa ammal bisyarah, adapun jawapan yang kita dapat daripada istikharah berdasarkan mimpi, maka langsung tidak ada sebarang janji tersebut dalam hadis Nabi. Tak ada. Nabi tak ada sebut pun kalaulah kita solat istikharah dapat jawapan melalui mimpi. Wa fi ba'dir riwayat, kata para ulama, pada sebahagian riwayat dinukilkan sesungguhnya para sahabat Nabi SAW mereka tidaklah mempelajari seperti Quran mana-mana doa kecuali doa istikharah. Mereka pada waktu itu sangat mengkaji menghafal doa istikharah, supaya kalau ada apa-apa je pada waktu itu terus menunaikan solat sunat istikharah. Jom kita lihat bab hadis yang ke-491. Wa bi ilaihi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Abdurrahman ibn Abil Mawali an Muhammad ibn al-Munkadir an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala, daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'allimuna, mengajarkan kepada kami, kata Jabir bin Abdullah, al-istikharata, tentang solat istikharah, fil umuri, pada urusan-urusan kami, seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami satu surah daripada Al-Quran. Maka Nabi ajar solat istikharah seperti mana bersungguh-sungguhnya Nabi mengajar para sahabat untuk membaca Al-Quran. Yaqul, maka Nabi bersabda, idza hamma ahadukum, bila salah seorang daripada kamu mempunyai mempunyai keazaman, kekuatan niat untuk melakukan bil amri, sesuatu urusan, falyarka' raka'ataini, maka tunaikanlah solat 2 rakaat yang selain daripada fardu, thumma liyaqul, kemudian bacalah doa yang berikut. Apakah doa istikharah? Sama-sama kita baca. Allahumma inni astakhiruka wa bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairul li fi dini wa ma'ishati wa aqibati amri. Ataupun perawi ragu-ragu sama ada Nabi sebut wa aqibati amri ataupun fi ajili amri wa ajili fayassirhu li thumma barik li fi wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrul li fi dini wa ma'ishati wa aqibati amri. Ataupun perawi ragu dengan perkataan tersebut, ataupun Nabi bersabda fi ajili amri wa ajili fasrifhu anni wasrifni anhu waqdur liyal khaira haitsu kan thumma ardini bih. Maka ini solat sunat istikharah. Dia bukan baca untuk kahwin je, digalakkan untuk semua urusan melakukan solat istikharah, selain daripada perkara yang dah confirm makruh dan perkara yang dah confirm pada waktu itu halal, maka pada waktu itu digalakkan untuk memperbanyakkan solat sunat istikharah. Qal, berkata Imam Tirmizi, berkata perawi, wa yusammi hajatah, dan pada waktu itu disebutlah hajat dia. Waktu bila nak sebut hajat ni, lihat kepada Sahara. Jumpa tak baris yang kedua? Maka waktu bila nak sebut hajat-hajat waktu solat istikharah ni, zahiruhu an yadhkurahu bil lisani ba'da qawlihi hadzal amra. Tadi pada solat istikharah tadi kita ada mendengar perkataan hadzal amra. Hadzal amra. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra. Maka bila tiba pada perkataan hadzal amra,
Maka kata para ulama, bacalah niat-niat yang ada. Bacalah pada waktu itu doa-doa yang ada. Maka ini adalah ini adalah maksud yang pertama bila nak berhajat. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka bagaimana nak sebut hajat tadi? Adakah kena lafaz dengan lisan? Wala'allahu yakfi an yatasawwara al-hajah fi hadzal waqt. Namun kata sebahagian para ulama, cukup pada waktu tu dia tak sebut. Dia sekadar gambarkan hajat yang pada waktu itu dia ada. Hajat yang dia ada pada waktu itu dia gambarkan sewaktu dia berdoa. Maka pada waktu itu insya-Allah dia akan diberikan bimbingan. Tak semestinya dia nampak mimpi, tapi pada waktu itu membawa ketenangan pada hati. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Boleh lihat kepada muka surat yang sebelum ni, lihat kepada qawata, yang tu kita lupa nak baca. Maka yang confirmnya tidak ada janji. Tidak ada janji pada waktu itu kita akan nampak mimpi, tak ada janji. Maka sebab itu berkata Imam Nawawi, jumpa tak? Idza istakhara, apabila seseorang itu dah solat istikharah, maka dia buatlah segala urusannya pada perkara yang hati dia rasa selesa. Sebab bila dah istikharah, maka bila dia buat dan pada waktu tu hati dia rasa selesa, itu adalah jawapan istikharah dia. Ini pandangan Imam Nawawi. Berkata Izzuddin bin Abdul Salam bahawa apakah maksud daripada jawapan istikharah adalah ketika mana dia dah solat istikharah, maka dia buatlah apa urusan dia, maka apa pun yang dibuat sebenarnya di situ ada kebaikan setelah daripada dia solat istikharah. Maka ini pandangan-pandangan yang lain berkenaan tentang jawapan istikharah. Kata Imam Tirmizi, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud, Abu Ayyub radhiyallahu anhum. Berkata Imam Tirmizi, hadis Jabir adalah hadis yang hasan sahih gharib. Kami tidak mengetahuinya kecuali daripada riwayat Abdurrahman bin Abil Mawali, dan beliau adalah guru kepada Madini yang merupakan seorang yang thiqah. Telah meriwayat daripada beliau Sufyan sebuah hadis, dan telah meriwayat daripada Abdurrahman ghairu wahidin minal a'immah, lebih daripada seorang para ulama hadis. Bab yang ke-19 berkenaan tentang solat sunat tasbih. Hadis-hadis berkenaan tentang solat sunat tasbih. Maka lihat kepada Arafah. Dalam bab ini kata para ulama, ada pada waktu itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka hadis tentang solat tasbih, para ulama berbeza pendapat. Arafah baris yang kedua, jumpa tak? Gariskan. Ada mengatakan riwayat pada solat sunat tasbih adalah dhaif. Ada yang mengatakan ianya adalah hasan, dan majoriti para ulama menyebut ianya adalah hasan, bahawa darajah kedudukan solat sunat tasbih adalah hasan. Maka bagaimanakah cara solat sunat tasbih? Sifatu solati tasbih. Maka kata para ulama, untuk solat sunat tasbih ada dua cara, dan kedua-duanya Imam Tirmizi kongsikan. Satu daripada riwayat Abbas yang kita akan baca, dan satu lagi daripada kata-kata Abdullah bin Mubarak. Di manakah bezanya? Maka beza di antara riwayat Abdullah bin Mubarak dan juga riwayat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, riwayat Abbas bin Abdul Muttalib adalah Allahumma salli ala habibina Muhammad. Maka bezanya adalah, kalau riwayat Abbas bin Abdul Muttalib waktu berdiri hanya 15 kali tasbih, dan lagi 10 ketika mana duduk jalsah istirahah. Itu riwayat Abbas. Sebaliknya riwayat Abdullah bin Mubarak, dalam jalsah istirahah tak ada tasbih. Dalam jalsah istirahah tak ada tasbih. Semua tasbih sebanyak 25 dilakukan ketika mana berdiri. Itu beza dia. Dalam riwayat Abbas, waktu berdiri hanya 15. Dalam riwayat Abdullah bin Mubarak, ketika mana berdiri 25 tasbih.
Dan dia satu rakaat dia mestilah 75, supaya bila lengkap 4 rakaat maka pada waktu itu 300 kali tasbih. Maka ada dua cara solat tasbih, dan keduanya pada waktu itu adalah boleh. Okey. Jom kita lihat bab yang riwayat yang ke-492. Wabi ilahi qala hadatsana Abu Quraib bin Muhammad bin al-Ala qala hadatsana Zaid bin Hubab bin al-Uqli qala hadatsana Musa bin Ubaidah qala hadatsani Sa'id bin Abi Sa'id maula Abi Bakr bin Muhammad bin Amr bin Hazm an Abi Rafi'. Daripada Abu Rafi' radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pakcik baginda Abbas, "Ya am, wahai pakcik, ala asiluka, mahukah aku menghubungkan hubungan keluarga dengan kamu? Ala ahbuka, mahukah aku memberi hadiah kepada kamu? Ala anfa'uka, mahukah aku mendatangkan manfaat kepada kamu?" Maka berkata Abbas, "Bahkan wahai utusan Allah." Maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya am, wahai pakcik, salli 4 rakaat, tunaikanlah solat 4 rakaat." Yang dikenali sebagai solat sunat tasbih. Mazhab Syafi'i bagus 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ada yang mengatakan pada waktu itu 4 rakaat 1 salam. Taqra'u, bacalah pada setiap rakaat dengan Al-Fatihah dan surah. Tak disebut surah apa-apa, surah apa-apa pun boleh. Fa idzan qadatil qiraah, bila engkau telah selesai membaca surah, maka bertakbirlah Allahu akbar walhamdulillah wa subhanallah. Maka dalam riwayat ini susunannya pada waktu itu tidak teratur. Allahu akbar, alhamdulillah dan subhanallah. Lihat kepada Arafah baris yang ke-6 daripada bawah. Wa yajuzu dhammu la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jumpa tak? Maka boleh juga kata Imam Tirmizi untuk pada waktu itu menyambung, kata sebahagian para ulama, dengan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar tadi sambungkan dengan la haula wala quwwata illa billah. Lalu kita sedang membaca kitab hadis, kitab hadis Sunan Tirmizi ataupun Jami' Tirmizi. Maka sabda Nabi SAW kepada Abbas, mengajar kepada Abbas pakcik baginda solat tasbih. Maka Nabi SAW suruh membaca tasbih 15 kali waktu berdiri. Dan ini yang ada dalam riwayat Abbas. Nanti dalam riwayat Abdullah bin Mubarak pada waktu itu 25 kali. Ini je beza, yang lain semua sama. Maka kemudian sabda Nabi SAW, sebelum rukuk 15 kali, khamsa asyrata marrah qabla an tarka'. Thumma rka', kemudian sabda Nabi, rukuklah, fakulha asyra, maka dalam rukuk 10 kali. 15 tambah 25 berapa? 15 tambah 10 berapa? 25. Kemudian sabda Nabi, thumma rfa' ra'saka, kemudian angkatlah kepala kamu dan berdiri sewaktu i'tidal. Fakulha asyra, maka bacalah lagi 10 kali tasbih. Dah jadi berapa? Summa sujud, kemudian sabda Nabi, sujudlah untuk sujud yang pertama. Fakulha asyra, maka bacalah sebanyak 10 kali. Dah jadi berapa? 45. Thumma rfa' ra'saka, kemudian angkatlah kepala kamu daripada sujud dan duduk di antara 2 sujud. Fakulha asyra, baca lagi 10 kali tasbih. Dah berapa dah? 55. Thumma sujud, kemudianlah sujud kali kedua. Fakulha asyra, maka bacalah lagi 10 kali. Maka dah berapa dah? 65. Thumma rfa' ra'saka, kemudian angkatlah kepala kamu daripada sujud. Fakulha, maka bacalah 10 kali qabla an taquma, sebelum engkau bangun berdiri, iaitu baca ketika duduk dalam jalsah istirahah. Maka total berapa kali tasbih satu rakaat? 75. Sebab itu sabda Nabi, fadzalika, maka itulah 75 kali tasbih fi kulli raka'ah, pada setiap rakaat. Wahia, dan ianya adalah 300, total 300 tasbih fi 4 rakaat, yang perlu dibaca pada 4 rakaat. Walau kanat, apakah kelebihan solat tasbih sabda Nabi, dan kalaulah dosa-dosa kamu umpama lautan, umpama ramlin alish, umpama bukit yang terletak di alish. Alish, lihat kepada Arafah baris yang paling bawah. Apakah alish? Ianya adalah ismu maudhi', nama tempat.
Maka sabda Nabi, kalaulah dosa-dosa kamu sebanyak, ramal ni dia bukan bukit, dia adalah gabungan daripada debu-debu yang telah berkumpul menjadi tinggi. Maksudnya adalah, terjemahannya, kalaulah dosa-dosa kamu sebanyak debu-debu umpama bukit Alij, Allah tetap akan mengampunkan untuk kamu. Ini kelebihan solat sunat tasbih. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala, maka berkata Abbas, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, wa man yastati'u an yaqulaha fi yaumin, siapakah yang ada kemampuan nak buat solat tasbih setiap hari? Kata Abbas. Maka sabda Nabi, illam tastati', kalaulah engkau tak mampu, antaqulaha fi yaumin, untuk melakukannya setiap hari, faqulha fi jum'ah, maka buatlah seminggu sekali pada hari Jumaat. Fa illam tastati', kalaulah tak mampu seminggu sekali, maka faqulha fi syahrin, maka sebulan sekali. Falam yazal yaqulu lahu, maka berterusan Nabi SAW menerangkan kepada Abbas sehingga baginda bersabda, faqulha fi sanah, maka lakukanlah solat tasbih pada waktu itu setahun sekali. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang gharib daripada riwayat Abu Rafi'. Maka ini cara pertama solat tasbih, ketika mana berdiri hanya 15 kali tasbih sahaja. Riwayat yang ke-493. Wabihi ilaihi qala hadatsana Ahmad bin Muhammad bin Musa qala hadatsana Abdullah bin al-Mubarak qala hadatsana Ikrimah bin Ammar qala hadatsani Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Maka tadi kita nampak ada riwayat Abdullah bin Mubarak punya nama dalam sanad. Maka daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Ummu Sulaim telah menziarahi Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Alimni wahai Rasulullah, ajarkanlah kepada aku satu kalimah yang boleh aku membacanya setiap kali selesai solat." Maka para ulama mempertikaikan kenapa Imam Tirmizi membawa hadis ini di sini, padahal hadis ini langsung tidak ada menyebut tentang solat sunat tasbih. Langsung ianya menyebut tentang zikir-zikir setelah selesai solat. Maka dia pun tanya kepada Nabi, apakah zikir yang boleh dibaca? Maka sabda Nabi SAW, kabbirillah, bertakbirlah kepada Allah 10 kali, bertasbihlah kepada Allah 10 kali, dan ucaplah Alhamdulillah sebanyak 10 kali, summa sali, kemudian mintalah apa yang kamu nak minta, yaqulu, maka Allah akan menjawab, na'am, na'am, akan diperkenankan, akan diperkenankan. Kata Imam Tirmizi, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr ibnu Al-As, Fadl bin Abbas, Abu Rafi'. Berkata Imam Tirmizi, hadis Anas adalah hadis yang hasan gharib. Wa qad ruwiya, dan sungguh telah meriwayatkan daripada Nabi SAW lebih daripada satu hadis berkenaan tentang solat tasbih. Wala yasihu, namun kebanyakan daripada riwayat tersebut tidaklah sahih. Dan sungguh telah meriwayatkan Abdullah bin Mubarak dan lebih daripada seorang daripada kalangan ahli ilmu solat tasbih, wa zakaru, dan mereka menyebut kelebihan yang ada pada solat tasbih. Dan ini adalah riwayat Abdullah bin Mubarak pula tentang cara solat tasbih Nabi SAW. Wa bi ilaihi qala hadatsana Ahmad bin Abdat al-Amali qala hadatsana Abu Wahb bin qala sa'altu Abdullah bin al-Mubarak. Kata Ahmad bin Abdah al-Amuli, aku pernah bertanya, kata Abu Wahab, aku pernah bertanya kepada Abdullah bin Mubarak tentang solat allati yang yusabbihu fiha, dilakukan solat tasbih padanya. Maka bagaimana cara solat tersebut? Maka berkatalah Abdullah bin Mubarak, yukabbir, maka angkatlah takbir, summa yaqul, kemudian bacalah subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Summa yaqul, kemudian pada waktu itu bacalah sebanyak 15 kali. Bila habis doa iftitah dia, sebelum baca Fatihah, baca tasbih ini 15 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan dalam kebanyakan solat tasbih memang dibaca tasbih mengikut turutan Abdullah bin Mubarak ini. Summa ta'awaz, kemudian bacalah a'udzubillahi minasyaitanir rajim, dan bacalah bismillahirrahmanirrahim, surah Al-Fatihah dan surah yang lain. Summa yaqul, kemudian bila dah habis surah lagi 10 kali. Maka total dah berapa dah?
tadi pada awal solat sebelum baca Fatihah 15. Di sini lepas habis baca surah 10. Dah berapa dah total? 25 kali. Maka riwayat Abdullah bin Mubarak waktu berdiri 25. Riwayat Abbas bin Abdul Muttalib waktu berdiri sebanyak 15 kali sahaja. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Thumma yakul, kemudian ucaplah zikir tadi 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu akbar, ketika mana selepas habis baca surah. Maka dah 25. Thumma yarka'u, maka kemudian rokok. Maka bacalah sebanyak 10 kali waktu rokok. Dah berapa dah? 35. Thumma yarfa'u ra'sahu fayaquluha 10. Angkat kepala daripada rokok, diri dalam i'tidal. Maka pada waktu itu dah berapa? 45. Thumma yasjudu fayaquluha 10. Kemudian sujud dan bacalah zikir tersebut sebanyak 10 kali. Dah berapa? Kemudian angkatlah kepala daripada sujud dan bacalah zikir tadi 10 kali. Berapa? Dan kemudian sabda Nabi SAW, sujudlah kali kedua, fayaquluha 10, dan bacalah zikir tadi sebanyak 10 kali. Lalu total berapa? 75. Dan ianya pada riwayat ini bezanya ketika mana jalsah istirahah tidak ada sebarang zikir dan tasbih. Semuanya pada waktu itu ketika mana berdiri, dan akhir sekali ketika mana sujud. Waktu jalsah istirahah tak ada. Okey, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yusalli 4 raka'atin ala hadha. Kata Abdullah bin Mubarak, beginilah cara nak menunaikan keempat-empat rakaat solat sunat tasbih. Fadzalika, maka itulah bilangannya 75 kali tasbih pada setiap rakaat. Bermula setiap rakaat dengan 15 kali tasbih, kemudian membaca Al-Quran dalam solat, kemudian bertasbih 10. Fa in shalla lailan, maka kata perawi, maka kalaulah aku dapat solat pada waktu malam, maka ini adalah lebih aku sukai daripada aku melakukan pada waktu itu solat pada waktu siang. Wa in shalla naharan, dan kalau fa in shalla lailan, kalaulah aku solat tasbih pada waktu malam, maka aku suka untuk memberi salam pada setiap 2 rakaat. 2 rakaat bagi salam, 2 rakaat bagi salam. Wa in shalla nahara, kata Abdullah bin Mubarak, kalaulah aku solat ini pada waktu siang, maka pada waktu itu menjadi sama aja. Sama ada nak bagi 2 kali salam setiap rakaat, ataupun pada waktu itu tak perlu memberi salam, gabungkan semua rakaat solat tasbih. Maka ini adalah perbezaan pendapat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okay. Qala Abu Wahab, berkata Abu Wahab, wa akhbarani Abdul Aziz, dan telah memaklumkan kepadaku perawi yang bernama Abdul Aziz bin Abi Rizmah daripada Abdullah radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya baginda Nabi bersabda, ya bada'u fir ruku', sebelum kita baca tasbih dalam rukuk, maka baca dulu tasbih biasa rukuk, subhana rabbiyal azim. Wa fis sujud, sebelum baca tasbih solat sunat tasbih dalam sujud, baca dulu subhana rabbiyal a'la 3 kali, barulah membaca tasbih-tasbih yang lain. Berkata Imam Ahmad bin Abdah, telah meriwayatkan kepada kami Wahab bin Zam'ah, beliau berkata, telah meriwayatkan kepadaku Abdul Aziz wa huwa ibnu Abi Rizmah, beliau berkata, qultu li Abdullah, aku telah berkata dengan ke Abdullah bin Mubarak, kalaulah seseorang itu terlupa baca tasbih, dia terlupa, adakah dia perlu bertasbih ketika mana sujud sahwi sebagai ganti? Contohnya waktu dia berdiri dia terlupa baca tasbih. Maka kata Abdullah bin Mubarak, la, tak perlu untuk dia sujud sahwi. Innama hiya 300 tasbihah, ianya hanyalah solat yang pada waktu itu perlu dibaca tasbih 400 kali. Maka apakah maksud daripada kenyataan Abdullah bin Mubarak ini? Lihat kepada Sahara, apakah maksud dia? Insaha wa naqasa, kalaulah ada yang terlupa nak baca tasbih, ada yang terkurang, maka pada waktu itu bawalah di tempat yang lain daripada rakaat. Tak perlu pada waktu itu nak Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, nak tinggalkan ketika mana tertinggal untuk sujud sahwi dan sebagainya. Tidak perlu sujud sahwi. Bab yang ke-20 berkenaan tentang solat kepada Nabi SAW. Bagaimana cara solat kepada Nabi SAW?
Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Maka ini berkenaan tentang solat kepada Nabi sewaktu kita berkenaan tentang selawat kepada Nabi ketika mana kita berada dalam solat. Bab yang ke-20. Okey, lihat kepada Arafah, baris yang terakhir. Qala Syafi'i, inna salata 'ala nabi faridah. Berselawat kepada Nabi pada tahiyat yang akhir adalah rukun. Kata Imam Syafi'i, mesti kena selawat. Tak selawat tak sah. Maka lihat kepada Arafah, baris yang ke-11. Maka wa qala Tahawi wal Khattabi, berkata Tahawi dan Khattabi, hanya Imam Syafi'i bersendirian mengatakan rukun untuk selawat ketika mana tahiyat akhir. Para ulama yang lain mengatakan ianya bukanlah rukun, ianya bukanlah satu rukun berselawat. Kalau tak selawat dalam solat, maka pada waktu itu tidak batal solat, kata para ulama yang lain. Dalam mazhab Syafi'i, kalau tak selawat pada tahiyat akhir, maka pada waktu itu boleh batal akan solat, sebab dia rukun. Riwayat 494. Wa bi ilayhi qala hadatsana Mahmud bin Ghailan qala hadatsana Abu Usamah an Mis'ar wal Ajlah wa Malik bin Mighwal anil Hakam bin Utaibah an Abdurrahman bin Abi Layla an Ka'b bin Ujrah, daripada Ka'b bin Ujrah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, kami pernah bertanya, wahai utusan Allah, hadzal salamu alayka, adapun ucapan tasyahud dan salam kepada kamu, qad alimna, kami telah ketahui. Lihat kepada Saharah, apakah maksud dengan ucapan salam? Maka Saharah kat situ ditulis pada baris yang ke-245. Pada baris yang ke-5. Maksud daripada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, salam di sini adalah ucapan yang kita buat semasa dalam at-tahiyat, ucapan tasyahud. Saya tertinggal tadi Saharah pada baris yang pertama. Maka bilakah pada waktu itu pada sahabat solat sunat tasbih? Maka pada baris yang pertama ada disebut, adapun Abdullah bin Abbas, dia akan menunaikan solat sunat tasbih pada hari Jumaat, pada siang hari Jumaat. Abdullah bin Abbas, beliau menunaikan pada siang hari Jumaat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Kemudian baris bawah dia wa anil imami Ahmad. Jumpa tak? Okey, Imam Ahmad bin Hanbal setiap kali selesai solat tasbih, Imam Ahmad bin Hanbal akan baca doa ini sebelum memberi salam, qabla salam. Maka apakah doa dia? Sama-sama ikut dan gariskan juga. Allahumma inni as'aluka taufiqa ahlil huda wa a'mala ahlil yaqin wa munasahata ahli taubah wa azma ahli sabar wa jidda ahli khasyah wa talaba ahli raghbah wa ta'abbuda ahli wara' wa irfana ahli ilm hatta akhafaka. Maka ini adalah doa yang Imam Ahmad bin Hanbal baca sewaktu solat tasbih sebelum daripada memberi salam. Maka kita boleh baca doa tersebut kalaulah kita mampu untuk mengingatinya. Maka Ka'ab bin Ujrah berkata, kami telah bertanya, wahai utusan Allah, kami telah tahu cara untuk memberi salam pada waktu itu mengucapkan tahiyat kepada kamu. Fakaifa, maka bagaimanakah cara untuk kami berselawat kepada kamu dalam solat? Maka sabda Nabi, qulu, ucaplah, Allahumma, ikut salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Maka dekat Sahara, maka pada waktu tu boleh baca nanti beberapa pandangan berkenaan tentang kenapa kita jadikan selawat kita kepada Nabi seperti selawat kepada Nabi Ibrahim
Padahal bukankah Nabi SAW yang lebih mulia daripada segala para Nabi? Maka diterangkan pada waktu itu di Sahara dan juga pada Arafah. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala Mahmud, berkata Mahmud bin Ghailan, guru Imam Tirmizi. Qala Abu Usamah, berkata Abu Usamah, wazadani, dan telah menambahkan kepadaku perawi yang bernama Zaidah daripada A'mash, daripada Hakam, daripada Abdul Rahman bin Abi Layla, qal, dan beliau berkata, wa nahnu naqul, dan kami mengatakan, wa alaina ma'ahum. Maksudnya dalam selawat tadi, maksudnya dalam selawat kepada Nabi, selepas daripada perkataan wa ala ali Muhammad, yang kita nampak wa ala ali Muhammad, maka ada penambahan dalam riwayat ini perkataan wa alaina ma'ahum. Lalu kalaulah kita selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa alaina ma'ahum, maka ada penambahan ini dalam riwayat Abu Usamah rahimahullahu taala. Kata Imam Tirmizi, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Ali, Abu Humaid, Abu Mas'ud, Talha, Abu Sa'id, Buraidah, Zaid bin Kharijah, dan beliau juga dikenali sebagai Ibnu Jariyah, dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis Ka'ab bin Ujrah, adalah hadis yang hasan lagi sahih. Wa Abdurrahman bin Abu Layla, dan Abdurrahman bin Abi Layla kunyahnya adalah Abu Isa, dan Abu Layla namanya adalah Yasar rahimahumullahu taala. Bab yang ke-21 menceritakan tentang kelebihan berselawat kepada Nabi. Maka sebab itu penting untuk kita memperbanyakkan selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab majaa, bab pada hadis dan riwayat yang telah datang berkenaan fadlis salati ala nabi, kelebihan berselawat ke atas baginda Nabi. Riwayat yang ke-495. Wa bi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Muhammad bin Khalid bin Asmah qala hadatsana Musa bin Yaqub az-Zam'i qala hadatsani Abdullah bin Kaisan an Abdullah bin Shaddad al-akhbarahu an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aulan nasi, orang yang paling dekat, aulan nas ay akrab, orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat, aktsaruhum alayya salah, orang yang paling banyak berselawat. Ini adalah orang yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyakkanlah selawat. Maka ini adalah kelebihan. Tolong buka pintu. Ada tak kereta kat luar? Assalamualaikum Kak, dah sampai ke? Okey, baik. Boleh Kak? Buka pintu. Jemput apa kakak tu masuk. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat, saya minta maaf, saya tak sempat nak baca komen sebab nak menghabiskan silibus ini. Ada orang nak urut atiyah sebab dia tak berapa sihat. Lalu panggil Safi ya. Maklum Safi. Silakan Kak. Tak pasti, saya rasa kat bawah ke? Sekejap. Dah ke? Dah ke? Dah selesai dah. Okey. Allahumma salli ala habibina Muhammad, Allahumma salli ala habibina Muhammad, Allahumma salli ala habibina Muhammad. Maka dalam hadis Abdullah bin Mas'ud tadi, Nabi SAW bersabda, aulan nasi, orang yang paling hampir denganku pada hari kiamat, aktsaruhum alayya salah, adalah orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Maka sebab itu penting untuk kita memperbanyakkan selawat. Lihat kepada Arafah pada baris yang kedua terakhir. Ikhtilaful ulama fi afdaliz zikir, para ulama berbeza pendapat apakah zikir yang paling afdal. Maka ada ulama mengatakan ucapan la ilaha illallah yang paling afdal, ataupun ada yang mengatakan selawat yang paling afdal.
Ada yang mengatakan baca Al-Quran yang paling afdal. Maka ada sebahagian mengatakan menggabungkan kesemuanya. Man yuridu syafa'ah, barang siapa yang inginkan syafaat Nabi, falyukthiris salah, maka hendaklah memperbanyakkan salat. Wa man yuridul ghufran, barang siapa yang menginginkan pengampunan, maka memperbanyakkan ucapan la ilaha illallah. Dan ini adalah perbezaan yang ada di antara para ulama. Berkata Imam Tirmizi, muka surat 303, berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis hasan gharib dan telah diriwayatkan daripada Nabi SAW. Sesungguhnya baginda bersabda, man shalla alayya salah, barang siapa yang berselawat ke atasku sebanyak sekali, sallallahu alaihi asyra, Allah akan berselawat ke atasnya sebanyak 10 kali. Wa kataba, dan Allah akan menuliskan untuknya 10 hasanah, 10 ganjaran. Riwayat yang ke-496. Wa bi ilaihi qala hadatsana Ali bin Hujr qala hadatsana Ismail bin Ja'far anil Ala ibn Abdul Rahman an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, masih lagi berkenaan tentang hadis-hadis kelebihan selawat. Maka sabda Nabi SAW, man shalla, barang siapa yang berselawat alayya, ke atasku sekali, sallallahu alaihi asyra, maka Allah akan berselawat ke atasnya 10 kali. Kata Imam Tirmizi, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abdurrahman bin Auf. Riwayat Abdurrahman bin Auf ada dalam Musnad Ahmad. Amir bin Rabi'ah, riwayat ini riwayat daripada Amir bin Rabi'ah, daripada Ammar, riwayat ini ada dalam Ad-Daruqutni. Abu Talhah ada dalam Sunan Nasa'i. Anas ada dalam Sunan Nasa'i juga. Ubay bin Ka'ab ada dalam ada dalam kitab Tirmizi ini tentang selawat kepada Nabi. Berkata Imam Tirmizi, hadis Abu Hurairah adalah hadis yang hasan sahih dan telah diriwayatkan daripada Sufyan Ats-Tsauri dan lebih daripada seorang daripada kalangan ahli ilmu. Mereka berkata, Allah berselawat bermaksud ar-rahmah, Allah menurunkan rahmat. Bila kita berkata Allah akan membalas dengan 10 selawat, maka apakah maksud Allah berselawat? Iaitu Allah turunkan rahmat. Wa salatul malaikah, dan malaikat berselawat bermaksud al-istighfar, memohon pengampunan untuk orang tersebut. Riwayat yang ke-497. Wa bi ilaihi qala hadatsana Abu Dawud Sulaiman bin Salmin al-Balkhi al-Masahifi qala hadatsana Nadhr bin Shumail an Abi Qurrah al-Asadi an Sa'id bin al-Musayyab an Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu, daripada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ianya bukanlah hadis, namun kata-kata Umar bin Khattab. Maka daripada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, inna du'a, sesungguhnya doa, mauqufun, tergantung dan tertahan, bainas sama'i wal ardi, di antara langit dan bumi, la yas'adu minha, tidak naik daripada doa itu syai'un, sedikit pun, hatta tusalli ala nabiyyika sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah kamu berselawat. Lalu kalaulah ada mana-mana doa yang tak berselawat, maka pada waktu itu doa tersebut tidak naik walaupun sedikit pun, bahkan tergantung di antara langit dan bumi. Berkata Imam Tirmizi, Ala bin Abdurrahman, nama penuh beliau adalah Ala bin Abdurrahman bin Ya'qub. Beliau merupakan maula, hamba yang telah dimerdekakan oleh Al-Huraqah. Dan Ala ini adalah salah seorang daripada kalangan tabi'in. Beliau telah belajar hadis ataupun mendengar hadis daripada Anas bin Malik dan beberapa sahabat yang lain. Abdurrahman bin Ya'qub yang merupakan ayah kepada Ala pula pun adalah tabi'in. Beliau telah mendengar daripada Abu Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri, Ya'qub Al-Khudri radhiyallahu anhu. Sementara datuk mereka iaitu Ya'qub ini pun juga termasuk daripada tabi'in yang sempat berjumpa dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhum. Maka ketiga-tiga generasi ni tabi'in. Al-Ala pun tabi'in, Abdurrahman pun tabi'in, dan Ya'qub pun adalah kibarut tabi'in. Riwayat yang ke-198. Wa bi ilaihi qala hadatsana Abbas bin Abdul Azim al-Anbari qala hadatsana Abdurrahman bin Mahdi an Malik bin Anas an al-Ala ibn Abdurrahman ibn Ya'qub an abihi an jaddih. Jaddih di sini maksudnya atuknya yang bernama Ya'qub. Maka cucu bernama Ala, ayah bernama Abdurrahman, dan atuk bernama Ya'qub. Maka beliau telah berkata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, la yabi
fi suqina illa man tafaqqaha fid din. Janganlah menjual di pasar kami kecuali orang yang benar-benar telah belajar hukum ahkam berkenaan agama. Maka kenapa dibawakan hadis ini? Imam Tirmizi bawakan hadis ini nak menunjukkan dalil bahawa atuk mereka Yaqub pun pernah berjumpa dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana Ala pernah berjumpa, Abdul Rahman pun pernah berjumpa, Yaqub pun pernah berjumpa dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini adalah hadis yang hasan gharib. Bab yang keempat, yang mana fokus pada bab yang keempat ini adalah berkenaan tentang solat Jumaat. Solat Jumaat. Muka surat 304. Maka lihat kepada sahara. Maka dalam bahasa Arab, bagaimanakah cara nak menyebutnya? Al-mashhuru fil jumu'ah dhammul mim. Ianya dibaca dengan mim berbaris depan, Jumu'ah. Waqad tuskan, dan kadangkala boleh juga dibaca Jum'ah. Tapi yang fasihnya adalah Jumu'ah. Sebab Al-Quran menggunakan idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Maka dia dibaca dengan baris depan. Maka jom kita lihat bab yang pertama. Imam Tirmizi membawakan berkenaan dan kenapakah dinamakan Jumu'ah? Banyak sebab di situ. Boleh gariskan wa tasmiyatul Jum'ah, dan kenapakah hari Jumaat dipanggil Jumu'ah? Maka antara sebabnya kerana pada waktu ini alam telah siap dicipta. Liijtima'i khalqil alam wa tamamihi fi. Alam dicipta dan kemudian pada hari Jumaat, pada waktu itu telah disempurnakan. Allah menciptakan alam bermula daripada Ahad dan Allah selesaikan pada hari Jumaat. Maka sebab itu dipanggil Jum'ah. Kemudian dua baris bawah itu disebutkan wakila li'anna khalqa Adam tamma wajtumi'a fi. Penciptaan Adam sempurna, berkumpul pada hari Jumaat. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan juga beberapa pandangan yang lain kita boleh nampak. Ada lagi 4 pandangan pada waktu itu di bawah. Dan kemudian di hujung perenggan tersebut, maka wakana ismuhu fil jahiliyatil arubah. Hari Jumaat orang Arab panggil sebelum datangnya Islam dengan panggil Arubah. Namanya adalah Arubah sebelum Islam. Jumpa tak? Okey, gariskan semua tu. Okey, jom kita lihat riwayat 494. Wa bi ilaihi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana al-Mughirah bin Abdul Rahman an Abi Zinad an al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu yaumin, sebaik-baik hari. Sebab itu kita panggil Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Sebaik-baik hari talaat, yang telah terbit pada hari tersebut matahari, yaumul jum'ah, adalah hari Jumaat. Sebaik-baik hari adalah hari Jumaat. Fihi, pada hari Jumaat, khuliqa Adam, Nabi Adam telah diciptakan. Wa fihi, pada hari Jumaat, udkhilal jannah, Nabi Adam dimasukkan ke dalam syurga. Wa fihi, dan pada hari Jumaat, ukhrija minha, Nabi Adam telah dikeluarkan daripada syurga. Wala taqumus saah, dan tidaklah berlakunya kiamat, kecuali kiamat hanya akan berlaku pada hari Jumaat. Lihat kepada Arafah, pada baris yang kedua 46 daripada bawah. Jumpa tak? Okey, warada, sabit daripada hadis yang sanad yang kuat bahawa kiamat berlaku pada hari Ashura 10 Muharram. Maka pada waktu itu ada juga riwayat mengatakan kiamat berlaku pada 10 Muharram, 10 Muharram, hari Ashura. Dan riwayat ini menyebut pada hari Jumaat. Namun tak ada siapa yang tahu. Nanti kita akan belajar pada perbahasan kiamat, yang mana manusia pada waktu itu mereka berurusan seperti biasa. Tak ada orang yang tahu bila kiamat. Wafihi, dan daripada pada hari Jumaat Nabi Adam telah dikeluarkan daripada syurga, dan tidak berlakunya kiamat kecuali pada hari Jumaat. Kata Imam Tirmizi, dan di dalam bab ini ada juga hadis daripada Abu Lubabah, Salman Al-Farisi, Abu Dzar, Sa'ad bin Ubadah, Aus bin Aus radhiyallahu taala anhum. Berkata Imam Tirmizi, hadis Abu Hurairah adalah hadis yang hasan sahih. Bab yang kedua berkenaan tentang babun fi sa'atil lati turja fil jum'ah. Bab pada waktu yang diharapkan
penerimaan doa pada hari kiamat. Turja, diharapkan penerimaan doa pada hari kiamat. Sebab itu lihat kepada Sahara pada baris yang last sekali, aitu tama'u ijabatud da'wati fiha. Waktu yang diharapkan doa, waktu mustajab doa. Pada hari Jumaat ada satu waktu di mana doa adalah mustajab. Ada berapa pandangan tentang waktu tersebut? Lihat kepada Arafah, baris yang ke-5 daripada bawah. Fisa'atil mahmudah, berkenaan tentang waktu yang mustajab doa pada hari Jumaat ini. Maka sebahagian ada menyebut ianya merangkumi khamsah wa arba'una qawla. Ada yang sampai 45 pendapat. 45. Ada 45 pendapat bilakah waktu mustajab doa. Namun akhirnya ianya terbahagi kepada dua. Yang pertama ketika mana imam sedang berkhutbah sampailah habis solat Jumaat, dan yang kedua selepas asar sehinggalah maghrib. Dan ini dua hadis yang dibawa. Riwayat yang ke-500. Alhamdulillah, kita dah masuk hadis yang ke-500. Wabi ilaihi qala hadatsana Abdullah bin Sabbah al-Hashimi al-Basri qala hadatsana Abdullah bin Abdul Majid al-Hanafi qala hadatsana Muhammad bin Abi Humaid qala hadatsana Musa bin Wardan an Anas bin Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, iltamisu, carilah kamu as-sa'atal lati, waktu di mana turja, diharapkan penerimaan doa, fi yaumil jum'ah, pada hari Jumaat. Ba'dal asar, ada yang mengatakan waktunya selepas asar, ila ghaibubati syamsi, hingga matahari terbenam. Maka ini satu pandangan bahawa waktu doa mustajab adalah daripada lepas asar hingga matahari terbenam. Qala Abu Isa, berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang gharib daripada sanad ini, dan sungguh telah diriwayatkan hadis ini daripada Anas, daripada Nabi SAW, min ghairi hadzal wajah, dengan sanad selain daripada ini. Sementara perawi yang bernama Muhammad bin Abi Humaid yudha'af, beliau didaifkan. Sebahagian daripada ahli ilmu telah mendaifkan beliau disebabkan hafazannya. Wa yuqalu lahu, dan pernah ditanya kepada Muhammad bin Abi Humaid, wa yuqalu lahu, dan dikatakan beliau dengan nama Muhammad bin Abi Humaid. Wa yuqal, dan dikatakan beliau adalah Abu Ibrahim Al-Ansari, wa huwa munkarul hadis, dan beliau seorang yang munkarul hadis. Wara'a, dan berpandangan sebahagian daripada ahli ilmu daripada kalangan sahabat Nabi dan selain daripada mereka, an-sa'atal lati, sesungguhnya waktu di mana diharapkan penerimaan doa, ba'dal asri, adalah selepas asar sehingga terbenamnya matahari. Dan inilah pendapat Imam Ahmad dan juga Ishaq. Wa qala Ahmad, berkata Imam Ahmad bin Hanbal, aktsarul hadis, kebanyakan hadis-hadis dan riwayat, fi sa'atil lati, pada waktu yang diharapkan padanya ijabatud da'wah, penerimaan doa, annaha, ianya adalah waktu selepas daripada solat asar, wa turja, dan juga diharapkan juga penerimaan doa ba'da zawali syamsi, ketika mana masuknya waktu zuhur. Dan ini pandangan yang kedua, daripada waktu awal waktu Jumaat sampailah imam habis solat. Ini waktu yang kedua. Maka riwayat 501, wa bi ilaihi qala hadatsana Ziyad bin Ayyub al-Baghdadi qala hadatsana Abu Amir al-Aqdi qala hadatsana Katsir bin Abdullah bin Amr bin Auf al-Muzani an abihi an jaddihi radhiyallahu ta'ala anhu, daripada atuknya Amr bin Auf, daripada Nabi SAW, baginda bersabda, inna fil jum'ah, sesungguhnya pada hari Jumaat, sa'atan, ada satu waktu, la yas'alullahu al-abdu, tidaklah meminta kepada Allah seorang hamba pada waktu tersebut syai'an, sesuatu, illa atahullahu iyahu, kecuali Allah akan bagi kepada orang tersebut apa yang dia minta. Qalu, maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ayyatu sa'atin hi, bilakah waktu tersebut? Qal, maka sabda Nabi, hina tuqamus salah, ketika mana dilaungkan iqamat untuk salat, ilan sirafi minha, sehinggalah selesai salat. Itu adalah waktu yang mustajab. Wa fil babi, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abu Musa, Abu Dzar, Salman, Abdullah bin Salam, Abu Lubabah, Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhum. Berkata Imam Tirmizi, hadis Amr bin Auf adalah hadis yang hasan gharib.
Riwayat yang ke-502. Wa bi ilaihi qala hadatsana Ishaq bin Musa al-Ansari qala hadatsana Ma'dun qala hadatsana Malik bin Anas an Yazid bin Abdullah bin al-Hadi an Muhammad bin Ibrahim an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu yaumin, sebaik-baik hari, tala'at, terbit, fihi, pada hari tersebut, asyamsu, matahari, yaumul jum'ah, adalah hari Jumaat. Fihi, pada hari Jumaat, khuliqa Adam, telah diciptakan Nabi Adam. Wa fihi, dan pada hari Jumaat, udkhilal jannah, dimasukkan ke dalam syurga. Wa fihi, dan pada hari Jumaat, uhbita minha, beliau baginda diturunkan daripada syurga. Wa fihi, dan pada hari Jumaat, sa'atun, terdapat satu waktu, la yuwafiquha, tidak menepati waktu tersebut seorang Islam, yusalli, di mana beliau salat, dan pada waktu itu meminta kepada Allah akan sesuatu, illa a'tahu iyyahu, kecuali Allah pasti akan bagi segala permintaan dia. Berkata Abu Hurairah, maka aku telah berjumpa dengan Abdullah bin Salam dan aku telah ceritakan kepadanya hadis ini. Faqala, maka berkatalah Abdullah bin Salam, ana a'lamu bitilka sa'ah, akulah orang yang paling mengetahui bilakah waktu yang Nabi maksudkan tersebut pada hari Jumaat. Kata Abdullah bin Salam, kata Abu Hurairah, akhbirni biha, maklumkan aku bilakah waktu doa mustajab tersebut. Wala tabnan biha, dan janganlah engkau berlaku bakhil tentang waktu tersebut ke atasku. Qal, maka berkata Abdullah bin Salam, hiya ba'dal asri, waktu mustajab doa tersebut adalah setelah selesai solat asar sehingga terbenamnya matahari. Qultu, maka berkata Abu Hurairah, fa kaifa takunu ba'dal asri, macam mana engkau boleh kata waktu mustajab adalah selepas asar, padahal Nabi SAW bersabda, la yuwafiquha, dalam hadis tersebut, tidaklah menepati waktu tersebut abdun muslimun, seorang Islam, wa huwa yusalli, dalam keadaan dia bersolat. Macam mana nak solat lepas asar? Bukankah Nabi larang solat lepas asar? Wa tilka sa'ah, dan waktu lepas asar yang engkau maksudkan, la yusalla fiha, tidak dibenarkan untuk solat padanya selepas asar. Maka Abdullah bin Salam menjawab, alaysa, bukankah Nabi SAW telah bersabda, man jalasa majlisan yantadhiru salah fahuwa fi salah, orang yang hadir ke sesuatu masjid dan kemudian dia duduk dalam majlis ilmu dengan niat untuk tunggu solat, maka sebenarnya dia dah berada dalam keadaan solat. Maka kata Abdullah bin Salam, maksud solat dalam hadis tersebut bukanlah solat fizikal lepas asar, tetapi duduk dekat masjid, duduk dekat rumah Allah, dan pada waktu itu duduk daripada lepas asar sehinggalah masuk waktu maghrib, berdoa dan melakukan amalan yang baik. Dan ada juga yang riwayat datang pada waktu itu tanpa perkataan solat. Qultu, maka berkata Abu Hurairah, bala, bahkan benar. Qala, berkata Abdullah bin Salam, fahuwa dhaka, maka itulah waktunya. Dan di dalam hadis ini adanya kisah yang panjang lebar. Berkata Imam Tirmizi, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Qal, berkata Imam Tirmizi, wa makna qawlihi, dan apa yang dimaksudkan dengan ucapan akhbirni biha, maklumkanlah kepadaku, wala tadnun biha alayya, dan wala tadnan biha alayya, dan janganlah engkau bakhil dengan waktu tersebut kepadaku. Yaqulu, maksudnya adalah la tabkhal biha alayya, jangan engkau sembunyikan apa-apa daripadaku. Dan ad-dhanin bermaksud al-bakhil, ad-dhanin pula bermaksud al-muttaham. Dhanin dengan dhad bermaksud orang yang kedekut, dan dhanin dengan dha bermaksud orang yang pada waktu itu dituduh. Orang yang disangka buruk, al-muttaham, orang yang dituduh ataupun disangka buruk. Bab yang ketiga daripada solat Jumaat berkenaan tentang mandi pada hari Jumaat. Babu ma jaa fil ightisali fi yaumil Jumaah. Bab berkenaan tentang mandi pada hari Jumaat. Lihat kepada Arafah, baris yang keempat daripada bawah. Jumpa tak? Berkata Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, innal ghusla sunnah, mandi pada hari Jumaat adalah hukumnya sunat. Sementara Imam Malik mengatakan wujubuh, ianya adalah wajib.
Kemudian baris yang kedua, waqtalafu, dan para ulama berbeza pendapat bahawa mandi ini nak diniatkan mandi hari Jumaat ataupun mandi solat Jumaat. Maka wal mukhtar, yang betulnya adalah mandi ini diniatkan mandi solat Jumaat, bukan mandi hari Jumaat, kerana solat bukan kerana hari. Maka riwayat yang ke-503, wa bi ilaihi qala hadatsana Ahmad bin Mani'in qala hadatsana Sufyan bin Uyainah an Az-Zuhri an Salim an abihi an radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul. Maka daripada Salim, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, an abihi maksudnya Abdullah bin Umar, bahawa baginda Nabi beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man atal jum'ah, barang siapa yang hadir pada solat Jumaat, falyaghtasil, maka hendaklah dia mandi. Kata Imam Tirmizi di dalam bab ini berkenaan tentang mandi untuk solat Jumaat. Ada juga riwayat daripada Abu Sa'id, Umar, Jabir, Bara, Aisyah, Abu Darda radhiyallahu anhum. Berkata Imam Tirmizi, hadis Abdullah bin Umar adalah hadis yang hasan sahih. Waruya, dan diriwayatkan daripada Zuhri, daripada Abdullah bin Abdullah bin Umar, daripada ayahnya, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini juga. Wabi ilahi qala hadatsana bidzalika Qutaibatu qala hadatsana Laits bin Sa'd an Ibn Shihab an Abdullah bin Umar an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam mislah. Wa qala Muhammad, berkata Muhammad Al-Bukhari, dan hadis Zuhri daripada Salim daripada ayahnya, dan hadis Abdullah bin Abdullah daripada ayahnya, kedua-duanya adalah hadis yang sahih. Riwayat 504, wa qala ba'du ashabi Zuhri, telah berkata sebahagian daripada para sahabat anak murid Az-Zuhri, mereka berkata, haddatsani alu Abdillahi haddatsani alu Abdillahi ibni Umar an ibni Umar, telah meriwayatkan kepadaku, kata Zuhri, sebahagian daripada keluarga Abdullah bin Umar, yang mana beliau meriwayatkan hadis ini daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Keluarga Abdullah bin Umar meriwayatkan hadis ini kepada Zuhri daripada Abdullah bin Umar. Maka kata Abdullah bin Umar tentang kisah di antara ayahnya Umar bin Khattab dan Uthman bin Affan. Bainama Umar bin Al-Khattab yakhutub, ketika mana Umar bin Khattab sedang berkhutbah yaumal Jum'ah, pada hari Jumaat, iz dakhala rajulun, tiba-tiba masuklah seorang lelaki, min ashabin Nabi, daripada kalangan sahabat Nabi. Siapakah lelaki ini? Lihat kepada Arafah baris yang pertama, gariskan, jumpa tak? Maka lelaki ini adalah Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Maka Umar bin Khattab tanya dia, ayyatu sa'atin hadhih, dah pukul berapa ni baru nak datang? Seolah-olahnya begitu. Ayyu sa'atin hadhih, dah pukul berapa ni baru nak datang? Maka lihat kepada Sahara, qalahu fi athna'il khutbah, tengah-tengah khutbah Umar bin Khattab kata begitu, inkaran alai, tidak bersetuju dengan cara Uthman bin Affan, li ta'akhurihi fil ityan, kerana datang lambat, dah khutbah baru nak sampai. Faqal, maka Uthman bin Affan menjawab, ma huwa, tidaklah aku kecuali ketika aku mendengar sahaja azan, wa ma zidtu ala an tawadda'tu, aku tidak melakukan apa-apa amalan tambahan kecuali terus wuduk. Wahai khalifah, jangan marah, aku ketika mana dengar azan terus berwuduk. Qal, maka pada waktu itu Umar bin Khattab menegur, wal wudu'u aidan, adakah kamu sekadar ambil wuduk sahaja? Wa qad alimta, padahal engkau mengetahui sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mandi. Maka Umar bin Khattab tak setuju yang mana Uthman bin Affan tidak mandi pada hari Jumaat. Sebab Nabi suruh untuk mandi, walaupun sunat, maka kena mandi pada hari Jumaat dengan niat untuk solat Jumaat. Wal wudu'u aidan, lihat kepada Sahara baris yang pertama. Ai, kata Umar bin Khattab, maksudnya adalah tarakta fadilatal ghusli, engkau sanggup meninggalkan pahala mandi, li ajlil iktisar, hanya semata-mata pada waktu itu sekadar nak mengambil wuduk. Maka pada waktu itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Umar bin Khattab tegur, ya, walaupun mandi sunat Jumaat tak wajib, tapi ianya adalah mandi yang tak patut untuk ditinggalkan. Kalaulah kita nak pergi awal tempat kerja pun, pada waktu itu mandi dulu pagi-pagi sebelum subuh, dan dengan niat mandi sunat Jumaat baru pergi ke tempat kerja.
Okey. Wa bihi ilaihi qala hadatsana bidzalika Muhammad bin Aban qala hadatsana Abdul Razzaq an Ma'mar an Az-Zuhri tahwil. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Abdullah bin Abdul Rahman qala hadatsana Abdullah bin Salih an Al-Laits an Yunus an Az-Zuhri bihadzal hadits. Wa rawa Malik hadzal hadits an Az-Zuhri an Salim qala, daripada Salim beliau berkata ketika mana Umar bin Khattab sedang memberi khutbah pada hari Jumaat, fadzakaral hadis, maka beliau telah menyebutkan hadis di atas. Berkata Imam Tirmizi, sa'altu Muhammad, aku telah bertanya kepada Imam Bukhari tentang hadis ini. Maka berkata Imam Bukhari, as-sahih, yang paling sahih adalah hadis Zuhri daripada Salim daripada ayahnya. Qala Muhammad, berkata Imam Bukhari, wa qad ruwiya, dan sungguh telah diriwayatkan daripada Imam Malik juga daripada Zuhri daripada Salim daripada ayahnya hadis yang lebih kurang seumpama ini. Bab yang keempat berkenaan tentang babun fil fadlil ghusli yaumal jum'ah. Bab pada hadis dan riwayat yang datang berkenaan tentang kelebihan mandi pada hari Jumaat. Tadi tentang perlunya mandi, di sini tentang kelebihan mandi. Hadis yang ke-505. Wa bi ilaihi qala hadatsana Mahmud bin Ghailan qala hadatsana Waqi'un an Sufyan wa Abu Janab bin Yahya bin Abi Hayya an Abdullah bin Isa an Yahya bin al-Harith an Abi al-Ash'ath as-San'ani an Aus bin Aus radhiyallahu taala anhu qala, daripada Aus bin Aus radhiyallahu taala anhu beliau berkata, telah bersabda kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi, man igtasala, barang siapa yang mandi yaumal jum'ah pada hari Jumaat, wa ghassala, dan telah memandikan. Di sini ada banyak pandangan apakah maksud wa ghassala. Kita akan lihat penerangan Imam Tirmizi nanti. Wa bakkara, dan wa batakara, dan dia pergi sangat awal ke masjid untuk Jumaat. Lihat kepada Sahara, perkataan bakkara wa batakara, baris yang keempat. Apa maksudnya? Ai atas salata awwala waqtiha, dia pergi awal pada waktu itu pergi ke masjid. Maka ada yang mengatakan kedua-dua ini maknanya sama. Kurrira li ta'kid, dibawa berulang-ulang nak menunjukkan pada waktu itu penekanan. Pergilah sangat-sangat awal ke masjid ketika mana untuk Jumaat. Wadana, dan orang ini mendekat dengan imam, sebab itu bariskan pada qawata. Wadana, hujung sekali. Zada Abu Daud, ada penambahan dalam riwayat Sunan Abu Daud, minal imam. Dia pergi awal, dia duduk dekat dengan imam, bukan duduk jauh ke belakang, duduk dekat dengan imam. Wastama'a, dan dia mendengar khutbah. Wa ansata, dan berdiam. Kana lahu, adalah untuknya pahala pada setiap langkah. Yakhtuha, yang dia langkah. Ajru sanah, pahala setahun. Maka yang dimaksudkan dengan setiap langkah ni bagaimana? Adakah langkah kiri dan kanan dikira satu? Maka lihat kepada makna khutwah pada baris yang akhir sekali. Qila innal khutwah ma bainal yumna wal yusra. Bahawa khutwah pada waktu itu adalah apa yang ada di antara kanan dan kiri. Maksudnya gabungan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila kaki kanan melangkah disusuli kaki kiri, maka itu kira satu langkah. Ini pandangan. Ada pandangan mengatakan tidak, itu dikira sebagai dua langkah. Kanan satu langkah, kiri satu langkah. Maka ini perbezaan pendapat di antara para ulama. Maka setiap langkahnya adalah pahala setahun. Apabila dia mandi, dia pada waktu itu pergi awal, duduk dekat dengan imam, dengar khutbah lagi diam, maka setiap pahalanya adalah pahala setahun setiap langkah. Berkata Mahmud berkenaan tentang hadis ini, berkata Waqi', irtasala bermaksud irtasala bermaksud dia mandi sendiri. Wa ghassala bermaksud dia mandikan isterinya. Nah, pada waktu itu dia mandikan isterinya. Itu satu pandangan. Maksudnya adalah dia mandi wajib. Mandikan isteri bermaksud mandikan wajib. Pandangan yang lain tentang wa ghassala, lihat kepada Sahara, baris yang hujung sekali. Ai balagha fil ghuslil a'dha, dia basuh sungguh-sungguh anggota badan sewaktu mandi dan wuduk. Ini pandangan yang kedua. Pandangan yang ketiga, waqilahuma bimakna, bahawa irtasala dan ghassala kedua-duanya mempunyai makna yang sama. Jelas ke jelas? Berkata perawi, berkata guru Imam Tirmizi, Mahmud bin Ghailan adalah guru Imam Tirmizi. Berkata guru Imam Tirmizi dalam hadis ini, Waqi' menyebut bahawa irtasala
pada waktu itu adalah mandi sendiri, sementara ghassala adalah memandikan isterinya. Wa yurwa, dan telah diriwayatkan daripada Abdullah bin Mubarak, sesungguhnya beliau berkata berkenaan hadis ini, man ghassala, barang siapa yang mandi, waghtasala, maka beliau berkata yakni ghassala ra'sah waghtasala. Ghassala maksudnya membasuh kepala, dan pada waktu itu irtasala bermaksud mandi. Ini adalah penerangan terhadap perkataan yang berulang yang Nabi guna. Apakah maksud dia? Kata Imam Tirmizi, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abu Bakar, Imran bin Husain, Salman, Abu Dzar, Abu Sa'id, Abdullah bin Umar dan Abu Ayyub. Qala Abu Isa, berkata Imam Tirmizi, hadis Aus bin Aus adalah hadis yang hasan, dan Abul Ash'ath As-San'ani namanya adalah Syurahbil bin Adah rahimahumullahu ta'ala. Bab yang kelima berkenaan tentang berwuduk pada hari Jumaat. Bagaimanakah pada waktu itu kelebihan dan wuduk pada hari Jumaat? Yang ini kita sambung nanti insya-Allah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Mudah-mudahan adanya manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa balik pada jam 3 petang insya-Allah.